Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk kami pada hari ini, iaitu tokoh tari, apa itu aerobik dan apa itu anaerobik. Sebelum itu, nama pensyarah kami adalah Dr. Muhammad Fazli Taib bin Sairani. Selamat mendengar. Sebelum kami membentangkan tajuk pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, ketua kumpulan bagi kumpulan 3 adalah Jairin bin Sabaran. Yang kedua, Anis Natasha binti Ahmad Rizwan. Yang ketiga, Nurin Nadrah binti Abdul Razak. Yang keempat, Nurul Amira binti Rostam. Yang kelima, Muhammad Aminul Hakim bin Ilyas. Yang keenam, Mashita Suhaida binti Aziz. Yang ketujuh, Olivia Yusfarhana binti Azlan. Dan yang ke-8, Natalie Evi Abantung Alexis. Dan yang terakhir adalah Muhammad Nur Aiman bin Azhar. Sebelum kami membuat tugasan ini, kami telah pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan rujukan. Tokoh tari yang dipilih oleh kumpulan 3 adalah tokoh tari seniwati Wan Salmah binti Wan Sulaiman, iaitu tokoh tari gamelan. Biodata tokoh tari. Nama diberi adalah Wan Salmah bin Wan Sulaiman atau lebih dikenali sebagai Mami. Beliau berumur 84 tahun dan dilahirkan pada 16 September 1944 di Kampung Tiong, Terengganu. Beliau juga bergiat aktif dalam penari gamelan, penyanyi, pelakon dan pembaca puisi. Seterusnya adalah serba sedikit tentang latar belakang Wan Salmah. Beliau dilahirkan pada 16 September 1944 di Kampung Tiong, Terengganu. Beliau merupakan anak kedua daripada 11 orang adik-beradik, iaitu 6 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Ibu beliau bernama Dayang binti Ali atau lebih dikenali sebagai Cik, manakala bapanya pula adalah Wan Sulaiman bin Long atau lebih dikenali sebagai Bak. Masa Wan Salmah masih kecil, ada seorang jiran dia selalu datang rumah Wan Salmah untuk bermain dengan Wan Salmah. Lepas tu kadang-kadang dia bawa Wan Salmah ni pergi rumah dia, tidur dengan dia. Sebab jiran dia ni tak ada anak, so dia anggap Wan Salmah ni sebagai anak dia. Dan jiran tu dia telah mengambil keputusan nak jadikan Wan Salmah tu sebagai anak angkat dia. So masa tu Wan Salmah pun jadilah anak angkat dia. Sampailah dewasa, dia jaga Wan Salmah tu sampai dewasa. Tapi masa kecil tu kehidupan Wan Salmah tak senang macam orang lain. Nama ibu angkat dia adalah Teh binti Awang atau lebih dikenali sebagai Cik. Okay. Masa Wan Salmah kecil dengan mak angkat dia ni, dia telah sewa dekat beberapa rumah dekat sekitar Terengganu tu. Tapi last dia duduk dekat bilik sewa je. Dalam bilik tu lah dia masak, dia makan dan dia buat semua benda tu dekat dalam bilik tu. Kadang-kadang kalau ada macam show ke, mak angkat dia tu akan bawa dia pergi tengok. Sebab sejak dari situlah dia macam timbul rasa nak menjadi penari, penyanyi, pelakon. Sebab mak angkat dia ni kira macam selalu jugalah bawa dia pergi tengok show-show tu. Seterusnya, pencapaian yang diperoleh. Yang pertama, pelakon terbaik wanita Terengganu pada tahun 1972. Yang kedua, dikurniakan pingat jasa kebaktian PJK pada tahun 1972, dikurniakan pingat Pangkuan Negara pada tahun 1979, dikurniakan Anugerah Khidmat Cemerlang Negeri Terengganu pada tahun 1987,
Anugerah khas Juri Tokoh Budaya Terengganu pada tahun 1991, Ahli Mahkota Terengganu pada tahun 1992 dan Tokoh Seni Budaya Terengganu pada tahun 2016. Seterusnya ialah faktor memilih beliau sebagai tokoh. Kumpulan 3 memilih Seniwati Wan Salmah binti Wan Sulaiman sebagai tokoh kerana beliau merupakan seorang yang sentiasa bersabar dalam industri. Yang kedua, beliau merupakan seorang yang sentiasa bersungguh-sungguh semasa dalam persembahannya. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti kegiatan kebudayaan. Yang keempat, beliau juga merupakan seorang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu kejayaan. Yang kelima, beliau juga merupakan seorang yang mempunyai sifat ketabahan, kecekalan dan kekentalan jiwa serta semangat yang tinggi terhadap kebudayaan. Baiklah, tajuk kedua kami adalah mengetahui tentang aerobik. Anda sudah bersedia? Jom kita saksikan pembentangan dari kumpulan saya. Baiklah, apa itu aerobik? Aerobik membawa maksud oksigen. Aerobik menggunakan oksigen untuk menghasilkan tenaga dari pemecahan metabolisme karbohidrat. Senaman yang penuh bertenaga untuk meningkatkan bekalan oksigen dalam darah, memperkuatkan jantung dan paru-paru. Kebiasaannya dilakukan dengan gerak-geri sebagai contoh, tarian dan diiringi muzik yang rancak. Hai, saya pasti anda semua sudah tahu apa itu aerobik. Jadi saya akan beritahu anda contoh aktiviti aerobik. Terdapat 7 aktiviti aerobik yang boleh kita lakukan. Antaranya adalah latihan interval, latihan fartlek, larian, berenang, aerobik dance exercise, mendayung dan berbasikal. Faedah tanaman aerobik. Yang pertama, membakar lemak. Ini karena apabila kita melakukan pergerakan aerobik secara rutin, kita dapat membakar lemak dalam tubuh badan. Tetapi, lemak yang terbakar dalam setiap langkah aerobik bergantung kepada berat badan setiap individu. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Ini apabila kita melakukan aerobik secara rutin setiap hari, kita dapat meningkatkan kecerdasan tubuh badan kita seperti berjalan, berlari, dan aktiviti yang lain. Serta dapat memberi keseimbangan kepada tubuh badan kita sendiri. Yang ketiga, baik untuk kesehatan jantung.
Ini karena apabila kita melakukan aktiviti aerobik, jantung akan mempam dengan laju untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh badan dan membekalkan oksigen yang mencukupi. Faedah yang terakhir adalah sesuai untuk semua orang. Aerobik ini sesuai kepada semua orang, termasuklah kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa. Ini karena aktiviti aerobik ini tidak terlalu berat untuk dilakukan. Tajuk terakhir kami adalah anaerobik. Apa itu anaerobik? Jom saksikan. Apa itu anaerobik? Anaerobik adalah jenis latihan yang memecah glukosa dalam tubuh tanpa menggunakan oksigen. Anaerobik biasanya digunakan oleh atlet dalam sukan yang melibatkan tempoh masa yang singkat. Latihan anaerobik tidak melibatkan penggunaan oksigen bagi menghasilkan tenaga. Anaerobik memberikan tenaga mengikut tahap latihan, iaitu ketika meningkatkan kecepatan dan ketika melakukan usaha dengan intensitas tinggi seperti lari pecut. Anaerobik terbahagi kepada dua sistem, iaitu sistem anaerobik laktik dan sistem anaerobik alaktik. Sistem anaerobik laktik ialah aktiviti berterusan yang melebihi 10 saat. Sumber tenaga adalah daripada glikogen yang tersimpan dalam hati. Penghasilan ini dikenali sebagai glikolisis anaerobik. Sistem anaerobik alaktik ialah aktiviti yang melibatkan masa singkat dan berintensi tinggi. Tenaga hanya boleh dibekalkan bagi tempoh 10 saat. Seterusnya ialah contoh aktiviti senam anaerobik. Pertamanya ialah larian 100 meter, bola keranjang, angkat berat dan juga berenang 100 meter. Berikutnya ialah contoh video anaerobik. Jenis-jenis latihan anaerobik: larian mendaki bukit atau tangga, latihan lita calisthenics, latihan tubi anaerobik dan juga latihan rintangan.